Mengapa dunia seolah-olah tunduk hormat kepada negara berpantai indah ini? Ini adalah hasil simulasi strategik yang dilakukan oleh Amerika Syarikat di sebalik tabir, yang keputusannya malah membuatkan profesor-profesor di University Harvard terdiam 1000 bahasa. Secara teori, angka-angka yang dihasilkan adalah mustahil. Pakar ketenteraan Rusia menegaskan bahwa pengaruh negara ini lebih besar daripada senjata nuklir. Malah, pihak NATO sendiri berpaling ke arahnya untuk mendapatkan bantuan. Negara ini bukanlah kuasa besar ketenteraan maupun gergasi sumber asli yang sombong. Ia adalah tanah air tempat kita bertapak, Malaysia. Ini adalah satu kejutan yang mampu menterbalikkan dunia. Apakah sebenarnya yang mereka lihat pada Malaysia? Ia bukan sekadar kekuatan ekonomi, bukan juga sekadar kehebatan teknologi. Di sana tersembunyi satu rahasia besar yang cukup untuk menulis semula buku teks seluruh dunia. Sekarang, saya akan mendedahkan kebenaran yang membanggakan sekaligus mengejutkan ini. Sudahkah Anda bersedia? Malaysia satu-satunya paksi utama yang diiktiraf oleh Profesor Harvard yang hebat. Tahukah Anda mengapa dunia begitu takut kepada negara ini? Tahukah Anda di mana letaknya negara dengan evolusi takdir yang paling sempurna? Pengisytiharan Profesor William Yard dari University Harvard telah menggoncangkan dunia. Kelajuan analisis bahasa AI meningkat 4 kali ganda, kecekapan pembelajaran 1,8 kali ganda, dan ketekalan struktur logik rantaian bekalan mencapai 99,7%. Semua nilai ini menunjuk ke satu arah yang sama. Namun, masih ada yang sangsi. Mereka memperlekehkan Malaysia, menganggapnya hanyalah pusat pemasangan atau kilang luar tanpa jiwa teras. Pada saat itulah, para sarjana budaya membantah. Malaysia adalah sebuah negara unik yang berjaya memelihara sistem warisan berbilang budaya yang utuh, mampat dengan kepelbagaian, dan berevolusi menjadi sebuah tamadun yang sangat tinggi. Sekarang, seluruh dunia bertanya, adakah arah tuju kemajuan manusia benar-benar bergantung kepada negara ini? Sekarang, saya akan membawa Anda ke lokasi kejadian yang menakjubkan itu. Kisah yang mengejutkan dari Amerika Syarikat akan bermula sekarang. Sila beritahu saya di ruangan komen dari mana Anda sedang menonton. Saya juga ingin mendengar kisah Anda. Sebelum itu, jika Anda boleh meluangkan sesaat untuk menekan butang langgan dan suka, ia akan menjadi dorongan besar buat saya. Baiklah, mari kita teruskan. Kuasa besar terkecil di dunia. Adakah ayat ini kedengaran bercanggah? Saya juga pernah berpikir begitu. Namun, sebaik sahaja melihat ayat yang ditulis oleh Profesor William Yard di papan hitam, segalanya berubah. Malaysia adalah negara yang mampu menggoncang kuasa besar tanpa menggunakan kekerasan tentera. Profesor itu menoleh dan berkata, Blok Barat pada tahun 2025 sekarang, sandaran teras mereka bukanlah tanah besar Amerika, tetapi Malaysia. Saya berhenti mencatat dan merenung skrin. Di sana penuh dengan kontrak antara negara-negara Eropah dan gergasi teknologi Amerika yang cuba membawa masuk kepakaran pembuatan dan sokongan teknikal dari Malaysia. Adakah ini sukar dipercayai? Nama saya Christian. Saya mengambil jurusan politik antarabangsa di University Harvard. Perkara ini berlaku pada 12 Mac 2025. Jika bukan kerana rakan saya, Emily, yang menarik lengan saya, mungkin saya masih di perpustakaan menulis tesis. Dia berkata ada syarahan khas oleh Profesor William Yard yang bertajuk Malaysia, kedengarannya menarik dan mengajak saya bersama. Sejujurnya, sebelum itu saya tidak meletakkan harapan tinggi. Sebut sahaja Malaysia, saya hanya terbayangkan nasi, lemak, sate, dan suasana pasar malam. Tetapi sebaik sahaja saya melangkah masuk ke Dewan Kuliah Besar di atas bukit itu, suasananya terasa berbeza. Hampir 200 pelajar memenuhi tempat duduk, malah ada yang berdiri di koridor. Tajuk syarahan di papan hitam menarik perhatian saya. Negara yang menembusi had physical. Emily berbisik, tajuknya terlalu melampau. Saya hampir tergelak. Menembusi had physical? Bagaimana sebuah negara seperti Malaysia boleh melakukannya? Namun, saat Profesor William Yard melangkah ke pentas, seluruh dewan menjadi sunyi. Profesor itu kelihatan berusia sekitar 60-an. Walaupun lemah lembut, dia penuh dengan aura kepimpinan. Dia memegang mikrofon dan mula berbicara perlahan. Kisah hari ini bukan sekadar analisis tentang sebuah wilayah, tetapi tentang bagaimana tatanan dunia sedang disusun semula. Suaranya sangat menusuk. Suasana kelas mula berubah. Profesor menekan alat kawalan jauh dan sekeping foto muncul di skrin. Beliau menjelaskan bahwa ini adalah foto yang diambil semasa menghadiri forum antarabangsa di Brussels bulan lepas.
Dalam foto itu, beberapa sarjana sedang duduk di meja bulat. Di sana, saya bertemu dengan seorang pakar strategi Rusia. Secara tidak sengaja semasa minum kopi di koridor, kami mengadakan perbualan yang menarik. Profesor berhenti seketika. Dewan menjadi lebih sunyi. Lelaki itu adalah profesor geopolitik di sebuah universiti di Moskow selama lebih 30 tahun, seorang sarjana yang terkenal dengan analisisnya terhadap kekuatan ketenteraan Barat. Profesor menghirup air dan berkata, beliau bertanya kepada pakar itu bagaimana beliau melihat status keselamatan rantaian bekalan global. Selepas keheningan seketika, profesor menyambung, jawaban pihak lawan adalah di luar jangkaan. Skrin bertukar, perkataan muncul, dan profesor mula membaca kata-kata asal profesor Rusia itu. William, ini bermakna kamu tidak memahami Malaysia. Serta-merta, dewan kuliah menjadi riuh. Emily mencuit rusuk saya. Pelik, kenapa tiba-tiba sebut Malaysia? Profesor menyambung, sejujurnya, pada saat itu saya juga tidak faham. Kita sedang bercakap tentang keselamatan global. Kenapa tiba-tiba sebut Malaysia? Tetapi profesor Rusia itu serius. Nada suara profesor menjadi rendah, menyampaikan kata-kata pakar itu. Kami gerun dengan Malaysia. Dewan kuliah senyap sunyi, seolah-olah bunyi pen jatuh pun boleh didengari. Adakah kerana peluru berpandu, Profesor? Pihak lawan menggeleng. Adakah kerana jumlah tentera? Pihak lawan juga berkata bukan, dan terus menjelaskan. Profesor memandang sekeliling dewan. Jadi, kerana apa? Apabila saya bertanya begitu, Profesor Rusia itu meletakkan cawan kopinya dan menjawab, kerana amanah, trust. Amanah? Keluhan kecil kedengaran dari merata tempat di dewan. Untuk seketika, saya keliru. Kuasa besar gerun dengan Malaysia. Dan alasannya adalah amanah. Apa sebenarnya maksudnya? Profesor terus menjelaskan. Penilaian Rusia mengatakan bahwa Amerika Syarikat walaupun kuat, dasarnya sering berubah. Eropa, walaupun bersatu, proses membuat keputusan adalah perlahan. China walaupun besar, ia tidak telus. Skrin menunjukkan 3 bendera muncul dan hilang. Tetapi Malaysia berbeza. Sekali berjanji pasti ditepati. Sekali menerima pesanan, ia dilaksanakan dengan tepat. Walaupun menghadapi bencana alam atau krisis geopolitik, mereka tidak goyah. Talian pengeluaran tetap beroperasi. Saya menggerutkan dahi, berfikir, adakah ini terlalu berlebihan? Bolehkah penilaian terhadap sebuah tempat sampai ke tahap ini? Emily juga menunjukkan reaksi yang sama. Tetapi profesor tidak berhenti. Pada masa itu saya juga membantah. Bukankah itu hanya sifat rajin sahaja? Profesor Rusia itu membalas dengan senyuman pahit. Dalam hubungan antara bangsa, rajin dan jujur adalah aset yang paling langka. Beliau menambah, terutamanya dalam situasi kecemasan rantaian bekalan global terputus. Profesor menekan alat kawalan jauh sekali lagi. Skrin menunjukkan berita berkaitan situasi dunia kekurangan chip, gangguan logistik. Sekarang semua negara berada dalam keadaan terdesak. Siapa yang boleh menyediakan teras pengiraan tahap tinggi dengan paling cepat dan pasti adalah isu kelangsungan hidup negara. Suara profesor penuh dengan rasa tegang. Jadi, bagaimana dengan keadaan di tanah besar Amerika? Tanya profesor. Tiada pelajar menjawab. Menurut laporan terbaru, masa pengeluaran besar-besaran kilang baru di AS tertunda dari jangkaan asal 1 tahun kepada maksimum 3 tahun. 3 tahun. Suara terkejut kedengaran di dewan. Dalam dunia teknologi, 3 tahun terasa seperti selamanya. Kata-kata profesor menekan hati kami. Sambil berjalan perlahan di dewan kuliah, profesor menyambung. Namun, dikatakan bahwa selepas menandatangani kontrak, kelajuan pelarasan kapasiti dan peningkatan kadar hasil yield rate di Malaysia adalah 3 kali ganda lebih cepat daripada negara lain. Malah ada kes di mana dalam tempoh 24 jam selepas berlaku bencana, 90% kapasiti pengeluaran berjaya dipulihkan. Skrin menunjukkan carta yang membandingkan perbezaan kecekapan pembuatan antara Amerika Syarikat dan Malaysia. Perbezaannya sangat jelas. Inilah sebabnya dunia memilih Malaysia sekarang, tegas profesor. Saya membuka komputer riba dan tergesa-gesa mencari. Adakah ia benar? Sokongan perusahaan Malaysia kepada industri teknologi global dan ketabahan mereka semasa bencana. Sebenarnya berita itu ada di mana-mana. Ini bukan keterlaluan. Emily berbisik. Ini betul lah. Malah chip telepon saya pun dibuat di sana. Dia sangat terkejut. Profesor kembali ke hadapan pentas. Profesor Rusia itu akhirnya mengucapkan satu kalimat. Beliau memandang dewan yang kembali sunyi. Semua orang menunggu ayat seterusnya. William, Malaysia adalah rakan kongsi yang lebih dipercayai.
malah melampaui Amerika Syarikat sendiri. Ini sangat mengejutkan. Seorang sarjana Rusia dan juga seorang pakar memberikan penilaian sebegitu. Namun, timbul satu persoalan. Profesor pergi ke papan hitam dan melukis tanda soal yang besar. Kenapa Malaysia? Kenapa hanya Malaysia yang mampu mendapat kepercayaan sebegini? Selepas melontarkan soalan, profesor memandang sekeliling. Bukan Korea, bukan negara Asia Tenggara yang lain, tetapi Malaysia. Ini sangat menarik, katanya. Nasi lemak, pasar malam, industri semikonduktor di Pulau Pinang atau Kulim. Tetapi sekarang profesor berkata, negara ini lebih dipercayai daripada Amerika. Walaupun sukar dipercayai, pada masa yang sama perasaan ingin tahu membuak-buak. Apakah jenis tempat yang sebenarnya mendapat penilaian sebegini? Profesor berkata dengan tegas, ini bukan kebetulan. Amanah Malaysia bukan dibina dalam semalam. Di sana terdapat DNA yang diwarisi ribuan tahun. DNA? Maksudnya ada genetik ke? Seluruh dewan menunggu ayat seterusnya. Rusia di Brussels juga berkata satu perkara. Orang Malaysia mempunyai sifat luaran yang lembut tetapi hati yang kental. Ini adalah kombinasi paling berbahaya dalam hubungan antara bangsa. Kombinasi paling berbahaya? Apa maksudnya? Profesor mula menjelaskan. Satu pihak mengekalkan kesantunan dalam diplomasi, tetapi dalam teknologi dan janji, mereka tidak akan berkompromi. Hakikatnya, dunia sedang mengalami perkara ini. Profesor menunjuk ke skrin. Dalam keadaan kuasa besar tidak mampu menepati janji, Malaysia sebaliknya bertindak pantas dan tepat. Inilah sebabnya dunia memberi perhatian kepada Malaysia, kerana ia adalah negara yang beroperasi bukan melalui ancaman ketenteraan, tetapi melalui amanah yang tidak boleh ditukar ganti, menjadikannya sukar untuk digantikan. Profesor mengambil alat kawalan jauh dan menukar skrin yang penuh dengan angka. Mari kita lihat bukti konkret. Suara profesor bergema. Carta pertama muncul, menunjukkan perbandingan kadar kecacatan, defect rate, antara pembuatan wafer global dan komponen presisi. Garisan biru adalah Amerika, garisan hijau adalah Malaysia. Kadar hasil Amerika menunjukkan turun naik yang jelas, sementara garisan hijau Malaysia sangat stabil, hampir ditandakan sebagai sifar kecacatan. Seorang pelajar mengangkat tangan. Profesor menunjuk ke arahnya. Pelajar bernama Mike bertanya, kenapa negara lain tidak boleh buat? Profesor berfikir sejenak dan menjawab, ada banyak sebab. Tetapi sebab terbesar adalah perbezaan budaya jurutera dan rasa tanggung jawab. Negara lain mungkin kuat dalam R, D, tetapi keupayaan untuk menerjemahkan teknologi makmal kepada pengeluaran besar-besaran adalah lemah. Terutamanya isu kesatuan sekerja dan sistem yang kompleks, sering melambatkan pelarasan pengeluaran. Profesor menjelaskan lagi, di sisi lain, Malaysia membina sistem di mana R, D dan barisan pengeluaran disepadukan, serta rantaian bekalan hulu dan hilir bekerja sama erat seperti jiran tetangga. Mereka mampu membuat keputusan dengan pantas. Skrin menunjukkan carta baru. Kali ini, data industri pelayan AI dan semikonduktor. Profesor berkata, bukan sekadar chip, amanah Malaysia juga terbukti dalam pembuatan perkakasan AI. Skrin menunjukkan platform kuasa pengiraan AI global terkini. Malaysia mendapat penilaian luar biasa dalam pasaran pelayan tahap tinggi dan teknologi penyejukan. Emily mengesahkan semula angka yang dicatatnya. Wajahnya menunjukkan riak tidak percaya. Profesor memberikan satu contoh menarik. Kerajaan Amerika Syarikat baru-baru ini meminta bantuan Malaysia untuk memulihkan industri pembuatannya. Perusahaan Malaysia secara rasmi mengumumkan pelaburan besar di Amerika dan akan memberikan bimbingan teknikal. Kuasa besar teknologi seperti Amerika terpaksa belajar pembuatan dari Malaysia. Fakta ini sangat menakjubkan. Skrin menunjukkan foto bahagian dalam bilik bersih, clean room. Mesin litografi presisi sedang beroperasi. Profesor menjelaskan, dikatakan kilang wafer di Malaysia telah membina sistem pembuatan pintar yang sempurna. Semua proses daripada penghasilan wafer hingga pembungkusan diuruskan oleh data besar. Kepintaran buatan mengatur jadual pengeluaran yang paling optimum. Apa maksudnya? Profesor menjelaskan secara ringkas. Dahulu, membuat chip memerlukan percubaan yang tidak terkira banyaknya. Tetapi dengan menggunakan teknologi pengurusan proses Malaysia, simulasi kadar hasil boleh dilakukan di ruang maya terlebih dahulu untuk mengenal pasti masalah. Kesalahan berkurang, tempoh pengeluaran menjadi singkat, dan kos dijimatkan. Dikatakan jurutera Amerika yang melawat kilang di Malaysia paling terkejut dengan tahap di mana mereka menganggap head ekstrim sebagai rutin harian.
Kata-kata yang dipetik oleh profesor sangat mendalam. Apabila kita masih berbincang sama ada kadar hasil 90% sudah mencukupi, Malaysia sudah mengejar 99%. Penilaian mengatakan jurang teknologi pembuatan telah menjangkau lebih 10 tahun ke hadapan. Profesor beralih ke slide seterusnya, kali ini laporan media Eropah. Tajuknya sangat kuat, Malaysia, jantung dunia. Profesor mula membaca sebahagian laporan itu. Kelebihan terbesar perusahaan Malaysia adalah kebolehpercayaan. Ini bukan sahaja bermakna prestasi atau harga. Ia adalah keupayaan untuk membekalkan produk secara fizikal mengikut jadual yang dijanjikan selepas kontrak ditandatangani. Konsistensi untuk melaksanakan kontrak tanpa mengira betapa tegangnya geopolitik. Sikap fleksibel dalam menangani keperluan pelanggan. Ia merangkumi semua konsep ini. Fakta bahawa media luar menganalisis Malaysia sehingga tahap ini sungguh mengejutkan. Profesor menjelaskan sebabnya. Bagi dunia, kestabilan rantaian bekalan sedang runtuh. Sekarang bekalan stabil chip dan pelayan buatan Malaysia adalah kunci kepada hidup mati ekonomi global. Laporan itu menyambung. Amerika Syarikat masih memiliki kekuatan reka bentuk terkuat di dunia, tetapi kekuatan itu mesti melalui tangan Malaysia untuk menjadi produk fizikal. Malaysia dengan struktur membuat keputusan yang relatif pantas dan kelompok industri yang lengkap bertindak balas terhadap keperluan mendesak tepat pada masanya. Profesor menunjuk ke skrin dan menekankan, sila perhatikan kata kunci di sini, tepat pada masanya. Inilah kekuatan Malaysia. Orang Malaysia apabila menyebut boleh, ia bukan sekadar di mulut, tetapi tindakan sebenar. Dikatakan salah satu sebab gergasi teknologi memindahkan semua pesanan ke Malaysia adalah kerana kelajuan ini. Proses yang mengambil masa setengah tahun di negara lain, pasukan Malaysia boleh menyiapkannya dalam masa 3 bulan. Pilihan adalah jelas. Skrin menunjukkan carta lain, yaitu tren peningkatan ekspor teknologi tinggi Malaysia beberapa tahun kebelakangan ini, menggambarkan lengkungan yang meningkat tajam. Emily mengeluarkan bunyi kagum yang kecil. Profesor menambah kata-kata yang penuh makna. Nilai ini bukan sekadar prestasi jualan. Ini adalah petunjuk yang menunjukkan betapa dunia mempercayai Malaysia. Mengeluarkan wang untuk membeli barang bermakna menyerahkan infrastruktur digital negara sendiri kepada pihak lain. Ia bermakna mempertaruhkan masa depan. Ini menunjukkan mereka telah membuat pilihan itu terhadap Malaysia. Profesor beralih ke slide terakhir, yaitu bahagian kesimpulan laporan. Sebab paling mengancam tentang Malaysia bukanlah teknologi, tetapi amanah. Ayat ini dipaparkan dengan besar. Profesor membaca perlahan. Malaysia adalah negara yang menyerahkan amanah, dan amanah adalah perisai pelindung yang paling kuat. Dewan Kuliah senyap sehingga bunyi nafas pun boleh didengari. Semua orang seolah-olah sedang menghayati ayat itu. Menyerahkan amanah, bukan menjual chip, tetapi menjual amanah. Digambarkan sebegitu rupa membuatkan kami sukar percaya sekaligus meremang bulu roma. Adakah benar-benar ada tempat seperti itu? Profesor meletakkan alat kawalan jauh dan berkata, setakat ini, semua angka dan kes yang dilihat hanya menunjuk kepada satu kebenaran. Malaysia bukan lagi sekadar negara di Asia Tenggara, tetapi telah menjadi pusat sistem saraf dunia. Dan ia bukan melalui kekerasan, tetapi melalui amanah. Di serata dewan kelihatan pelajar mengangguk. Namun persoalan tetap ada. Bagaimana mereka melakukannya? Bagaimana mungkin ia dilakukan? Bukankah Malaysia asalnya sebuah negara pertanian dan sumber asli? Minda saya bercelaru. Bukti sudah cukup, tetapi puncanya masih kabur. Profesor seolah-olah tahu perkara ini dan bersiap sedia melontarkan soalan seterusnya. Profesor berjalan perlahan ke papan hitam, mengambil kapur dan menulis soalan besar dengan huruf tebal. Kenapa Malaysia? Perkataan itu terukir jelas. Profesor menoleh memandang kelas. Semua bukti setakat ini menjelaskan satu fakta. Malaysia adalah negara yang dipercayai. Ini sangat jelas. Tetapi kita tidak boleh berhenti di sini. Teknologi semata-mata tidak dapat menjelaskannya. Teknologi Jepun juga sangat cemerlang. Amerika memiliki penyelidikan saintifik tercanggih di dunia. Jika begitu, kenapa dunia paling bergantung kepada Malaysia dalam pembuatan? Soalan profesor terasa berat di dalam dewan. Di bahagian belakang dewan, seseorang mengangkat tangan. Profesor menunjuk ke arah pelajar itu. Seorang pelajar antarabangsa bernama Lin yang menetap di Malaysia, yang sering melontarkan soalan logik yang tajam. Lin mengambil komputer ribanya dan mula bercakap. Profesor, data yang Anda tunjukkan sangat menarik, tetapi Anda mengabaikan satu bahagian. Industri Malaysia sebenarnya banyak bermula sebagai pusat pemasangan OEM. Teknologi awal juga bergantung kepada perpindahan teknologi dari luar.
suasana dewan berubah menjadi halus. Lin memaparkan data yang telah disediakannya ke skrin maklumat mengenai sejarah pembangunan industri Malaysia. Kandungan itu menunjukkan Malaysia pernah menjadi hub buruh murah. Dia turut menyertakan carta dan foto. Emily berbisik di sebelah. Adakah itu benar? Macam mencemaskan. Saya dapat merasakan suasana dewan sedikit goyah. Kesimpulan daripada hujah Lin adalah kejayaan Malaysia hanyalah kerana mereka pandai melaksanakan reka bentuk orang lain. Sukar untuk dikatakan ia adalah DNA yang unik. Suara Lin penuh keyakinan. Melihat beberapa pelajar mengangguk, nampaknya teguran itu ada asasnya. Profesor mendengar pembentangan Lin dengan tenang. Ekspresinya tidak berubah sama sekali, malah muncul senyuman lembut. Apabila Lin selesai bercakap dan duduk, Profesor mula berbicara perlahan. Teguran yang sangat baik. Pertama sekali, saya mengakuinya. Memang benar pada peringkat awal, Malaysia bergantung kepada pemasangan luar. Tetapi di sini saya ingin melontarkan satu soalan. Profesor menulis ayat baru di papan hitam. Banyak negara melakukan pemasangan, tetapi kenapa hanya Malaysia yang berevolusi menjadi rakan kongsi yang memegang teknologi teras? Profesor menoleh dan berkata, dengan nada bersahaja, banyak negara di Asia menerima pesanan pembuatan dari Barat, tetapi kenapa negara-negara itu sekarang tidak mampu menerajui proses pembuatan tahap tinggi? Soalan Profesor bergema di dewan. Kelihatan wajah Lin sedikit tegang. Profesor meneruskan dengan suara tenang, perpindahan teknologi adalah seperti memberi benih. Tetapi membiarkan benih itu bercambah dan membesarkannya sehingga menjadi hutan adalah keupayaan dimensi yang berbeza sama sekali. Profesor memaparkan data baru ke skrin, menunjukkan garis masa proses pembangunan industri semikonduktor Malaysia. Ia bermula dengan ujian pembungkusan dan pembuatan tahap rendah, tetapi di tengah jalan ia berubah. Data menunjukkan jurutera Malaysia mula memperbaiki proses secara kendiri dan kemudian membangunkan model perniagaan baru pembuatan wafer profesional. Terutamanya, ada bahagian yang mengagumkan, usaha ekstrim terhadap kadar hasil. Di bawah peralatan yang sama, Malaysia mampu menghasilkan lebih banyak chip yang sempurna. Keupayaan pengoptimuman proses ini menjadi standar dunia. Profesor menegaskan, ini bukan dipelajari dari Barat, tetapi inovasi yang dibangunkan sendiri oleh Malaysia. Kelihatan Lin sedang mengendalikan komputer ribanya, seolah-olah mencari data untuk membantah, tetapi Profesor tidak berhenti. Sekarang mari kita lihat sektor komputer riba dan papan induk, motherboard. Slide bertukar. Data menunjukkan Malaysia semasa menerima pemasangan telah menyepadukan rantaian bekalan secara menegak dan membina kelompok industri elektronik paling padat di dunia. Hasilnya, kecekapan mereka lebih baik daripada kilang asal. Sekarang, sebaliknya jenama dunia tidak boleh berpisah dengan Malaysia. Ini adalah perkara yang ironik. Profesor menambah kata-kata bermakna, pemasangan adalah pelaksanaan, tetapi melakukan pemasangan hingga ke tahap ekstrim, dan sebaliknya menentukan spesifikasi adalah penciptaan. Malaysia bukan sahaja mengeluarkan produk, tetapi juga mencipta seni pembuatan. Inilah perbezaannya dengan negara lain. Kelihatan tangan Lin sedikit gemetar, seolah-olah tidak dapat mencari data untuk membantah. Profesor sekali lagi berjalan ke papan hitam. Jadi, berbalik kepada soalan teras, beliau mengambil kapur. Adakah orang Malaysia dilahirkan berbeza? Selepas menulis soalan, beliau menoleh dan menjawab, tidak. Orang Malaysia juga manusia yang sama, tidak mempunyai genetik khas, tetapi Malaysia mempunyai DNA. Profesor mengisytiharkan, beliau menjelaskan bahawa ini bukan DNA dari segi biologi, tetapi DNA budaya. Ia adalah corak pemikiran, nilai, dan corak tindakan yang dibentuk melalui pergolakan sejarah dan integrasi pelbagai budaya. Inilah kekuatan yang membolehkan mereka menerima teknologi dan mencipta sesuatu yang lebih baik. Seluruh dewan kembali ke mod tumpuan. Semua orang menunggu ayat seterusnya. Profesor mula menulis perkataan besar di papan hitam. 3 DNA. Beliau berhenti menulis dan memandang dewan. DNA pertama adalah DNA ekstrim. DNA kedua adalah DNA keterangkuman. DNA ketiga adalah DNA kegigihan. Apa maksudnya? Saya mula berasa ingin tahu. Walaupun istilah DNA ini kedengaran pelik pada mulanya, dalam proses mendengar penjelasan profesor, saya mula memahaminya. Budaya diwarisi dari generasi ke generasi dengan cara yang serupa dengan gen. Walaupun tidak nampak di mata kasar, ia memang wujud dan melangkaui generasi. Lin menundukkan kepala. Saya mendengar rakannya bertanya, adakah dia okey?
Lin mengangguk perlahan tetapi suaranya tidak bertenaga. Menyaksikan logik yang dibina sendiri runtuh nampaknya memberikan impak yang besar. Emily sambil menulis sesuatu di nota berbisik. Konsep DNA ini menarik. Memang benar. Saya rasa teknologi boleh dipelajari, tetapi budaya yang menggunakan teknologi itu tidak boleh dicipta dengan mudah. Kejayaan Malaysia bukan karena mereka menerima teknologi, tetapi karena mereka mempunyai tanah budaya yang boleh menggunakan teknologi itu dengan betul. Profesor akhirnya menambah satu ayat. Seterusnya kita akan memeriksa satu persatu 3 DNA ini. Mari kita mulakan dengan DNA kejayaan yang pertama. Seluruh dewan menahan nafas. Malah Lin pun mengangkat kepala mula merenung skrin. Terasa sesuatu yang penting akan dipelajari. Setakat ini kita melihat hasil. Seterusnya adalah masa untuk menggali punca. Kenapa Malaysia? Nampaknya kita akan mendengar jawaban sebenar kepada soalan ini. Kisah 3 DNA yang pertama akan bermula. Profesor mengambil alat kawalan jauh dan menukar slide baru. Skrin menunjukkan karya seni yang halus, ukiran tradisional yang rumit, serta seorang tukang yang sedang mengukir hulu keris. Ia adalah seni craft Malaysia. Profesor berbicara perlahan untuk menjelaskan. DNA pertama, DNA ekstrim. Kita mesti melihat semangat ketukangan, craftsmanship, Malaysia. Perkataan muncul di skrin. Ketelitian yang menghapuskan jurang sesaat. Profesor bertanya, adakah sesiapa tahu apa maknanya dalam sejarah Malaysia? Beliau menjelaskan bahwa ini bukan sekadar seni, tetapi semangat mengukir bahan yang tidak menarik sehingga ke tahap ekstrem. Mengukir seketul kayu atau logam biasa menjadi struktur 3 dimensi yang kaya dan berlapis. Profesor menekankan, sila beri perhatian kepada kehalusan ini. Mencipta dunia yang agung dalam ruang yang kecil. Ini adalah tumpuan yang sukar ditiru, walaupun oleh teknologi modern. Profesor mengeluarkan data baru, yaitu tesis penyelidikan mengenai proses pembuatan wafer Malaysia. Lakaran litar tahap nanometer, tahap keperluan penyingkiran benda asing. Semuanya bukan bergantung kepada nasib, tetapi berdasarkan kegilaan terhadap perincian seperti pasukan tukang craft. Profesor melontarkan soalan bermakna. Anda rasa ini serupa dengan apa? Dewan senyap, tiada siapa boleh menjawab. Profesor memberikan jawaban, proses litografi chip modern. Serta-merta bulu roma meremang. Skrin memaparkan 2 foto bersebelahan. Sebelah kiri adalah mata fokus seorang tukang lama Malaysia yang sedang mengukir. Sebelah kanan adalah wajah seorang jurutera di bilik bersih yang sedang merenung mikroskop. Profesor mula membandingkan satu persatu. Proses penapisan benda asing yang serupa dengan pemilihan bahan seni. Toleransi sifar terhadap kesilapan yang serupa dengan ketegasan mengukir hulu keris. Maksudnya, semangat ketelitian mengejar kesempurnaan itu telah bertukar menjadi teknologi modern. Sudah tentu unit ukurannya berbeza, tetapi semangat mengejar kesempurnaan adalah sama. Semangat yang tidak membenarkan sedikit pun kesilapan bermula dari sini. Saya menongkap dagu berpikir, tradisi dan modern rupanya boleh disambungkan begini. Industri semikonduktor Malaysia mempunyai tahap tertinggi di dunia bukan secara kebetulan. Ia adalah hasil mengejar ekstrim di bawah sumber yang terhad. Keazaman terhadap kesempurnaan telah terukir dalam tulang seperti DNA. Tetapi di sini tinggal satu soalan yang lebih penting, kata Profesor. Kenapa mereka mesti menghasilkan sesuatu yang begitu halus? Profesor dengan riak wajah serius mula menjelaskan. Malaysia adalah sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran sejarah dan bencana alam. Mereka tidak boleh menang dengan kuantiti, juga tidak mempunyai tanah jajahan yang luas. Oleh sebab itu, mereka hanya boleh menang dengan kualiti. Walaupun hanya buat satu perkara, ia mesti dibuat lebih baik daripada sesiapa pun, supaya dunia tidak boleh hidup tanpa saya. Itulah strategi kelangsungan hidup. Skrin memaparkan ayat baru, tiada sumber, maka asahlah teknologi. Beliau berkata semangat ini adalah punca kenapa orang moden taksub dengan teknologi dan tidak berkompromi demi kadar hasil. Ini bukan sekadar marwah, tetapi naluri untuk terus hidup. Dewan kuliah menjadi penuh takzim, kerana ini bukan sekadar kisah teknologi, tetapi kisah strategi kelangsungan hidup sebuah negara. Melihat Lin menulis sesuatu dengan tekun, riak wajah malu tadi sudah hilang, dia sedang mencatat nota dengan serius. Profesor mengalihkan masa ke zaman moden, sekali lagi menyebut tentang mesin presisi Malaysia. Beliau menghubungkan punca kehalusan itu ada dalam semangat ini. Perfeksionisme yang tidak membenarkan kesilapan, sistem yang mengawal setiap proses. Semuanya adalah hasil mewarisi DNA nenek moyang.
Ada satu bahagian yang sangat meninggalkan kesan. Profesor memperkenalkan kandungan temu bual dengan seorang jurutera veteran. Kami tidak membenarkan kesilapan 0,1 nanometer. Kerana jika itu merosakkan amanah, tidak akan ada peluang kedua. Kami tidak mempunyai jalan pulang. Ini adalah kata-kata yang memancarkan rasa tanggung jawab. Profesor menambah, inilah semangat orang Malaysia. Jika menghasilkan sesuatu yang separuh masak, mereka mungkin kehilangan tempat berdiri di peringkat antarabangsa. Sebab itulah mereka mengejar kesempurnaan. Slide bertukar ke skrin terakhir. Negara yang menjadi lebih kuat setiap kali krisis melanda. Profesor menjelaskan, lihatlah sejarah Malaysia. Setiap kali ada krisis ekonomi atau diplomatik, mereka mengatasinya dengan peningkatan industri. Dari pertanian ke industri, dari industri ringan ke teknologi tinggi. Kenapa? Profesor melontarkan soalan. Jawabannya mudah, kerana mereka tahu krisis adalah peluang untuk berubah. Untuk terus hidup, mereka mesti maju. Hati saya mula berasa teruja. Ini bukan sekadar kelas sejarah, ini adalah masa membedah tindakan kelangsungan hidup sebuah negara. Bermula dari satu barang ukiran, berterusan, sehingga kejayaan besar zaman moden, kepingan teka-teki mula kelihatan. Profesor sekali lagi mengambil kapur, berjalan ke papan hitam dan menulis kesimpulan. DNA ekstrim, menukarkan krisis kelangsungan hidup kepada peluang. Beliau memandang Dewan. Inilah sebabnya Malaysia boleh menjadi nombor 1 dunia dalam pembuatan teknologi tinggi. Benih yang ditanam oleh para artisan kini sedang berbunga. Saya menggariskan nota saya sambil menulis DNA ekstrim, DNA kelangsungan hidup. Maka, DNA kedua juga mula membuatkan saya tertanya-tanya. Profesor menghirup air, menarik nafas. Pelajar di serata Dewan berbisik-bisik. Profesor sekali lagi berjalan ke papan hitam, mengambil kapur dan melukis satu bulatan besar. Mari kita masuk ke DNA kedua. Suaranya penuh bertenaga. DNA keterangkuman, kepelbagaian dan budi bahasa. Beliau menulis kata-kata tentang keharmonian kaum dan kepelbagaian bahasa di dalam bulatan itu. Pelajar yang faham tentang latar belakang Asia Tenggara memberikan reaksi. Profesor tersenyum dan berkata, Malaysia mengekalkan kepelbagaian budaya yang paling kompleks di dunia, tetapi pada masa yang sama memiliki masyarakat yang paling terbuka. Sila beri perhatian kepada penyelarasan kontradiksi ini. Profesor menjelaskan bahawa kepelbagaian kaum dan agama di Malaysia membawa warisan budaya ribuan tahun. Walaupun kompleks, orang Malaysia tidak menjadi tertutup kerananya. Sebaliknya mereka mencipta satu cara hidup harmoni dan menerima budaya dari seluruh dunia. Apa maksudnya? Profesor menjawab, penyelarasan tradisi dan inovasi. Di Malaysia, Anda boleh melihat kedai serbaneka yang paling canggih di sebelah masjid, kuil, atau gereja yang bersejarah. Menggunakan nilai murni yang paling lama, tetapi membangunkan teknologi yang paling masa hadapan. Slide baru dipaparkan. Menyuntik kehangatan ke dalam teknologi. Profesor menjelaskan, keistimewaan Malaysia terletak pada budi bahasa. Ini adalah corak pemikiran yang memikirkan tentang pihak lain. Ia bukan transaksi perniagaan yang dingin, tetapi menganggap pelanggan sebagai kawan. Skrin menunjukkan suasana moden Malaysia pasar malam, senyuman pekerja kedai serbaneka, dan jurutera di pameran teknologi. Profesor berkata, saya pernah melihat jurutera Malaysia membantu pelanggan menyelesaikan masalah. Itu adalah tahap ekstrem semangat perkhidmatan. Bukan sekadar jual produk, malah mereka fikirkan bagaimana untuk menggunakannya dan bagaimana untuk membaikinya jika ada masalah. Inilah manifestasi budi bahasa, yaitu DNA yang memudahkan pihak lain untuk menggunakan sesuatu. Emily berbisik kagum, kelembutan menjadi daya saingnya. Tepat sekali. Memproses teknologi yang dingin dengan keikhlasan dan menjadikannya perkhidmatan yang penuh kehangatan. Inilah sebabnya rantaian bekalan Malaysia disukai di seluruh dunia. Profesor merumuskan di papan hitam, DNA kedua, keterangkuman, penyelarasan, budi bahasa, kuasa yang tidak menolak perkara luar, sebaliknya menyepadukan dan menyelaraskannya. Ini menjadikan Malaysia sebuah masyarakat yang mempunyai latar belakang budaya pelbagai dan sangat terbuka. Profesor meletakkan alat kawalan jauh, berniat untuk berehat sebentar. Semangat pelajar tidak mendingin. Profesor sekali lagi melangkah dan menulis perkataan terakhir di papan hitam. DNA ketiga. Kegigihan, agresif. Profesor menoleh menjelaskan, orang Malaysia mempunyai DNA yang tidak berhenti melangkah. Semangat Malaysia boleh. Tahukah Anda tentang cahaya lampu di pusat tuition atau pejabat di Malaysia yang menyala sehingga lewat malam?
Skrin menunjukkan taman sains dan pusat pembelajaran yang masih terang benderang pada waktu malam. Profesor menjelaskan bahwa di Malaysia, sama ada pelajar atau jurutera, mereka mempunyai keinginan yang kuat untuk mobiliti sosial ke atas. Kenapa mahu gigih sebegitu? Kerana mereka mempunyai harapan. Selagi mereka berusaha, tidak kira apapun latar belakang kelahiran, mereka boleh membina masa depan. Tradisi ini berterusan sehingga zaman moden. Skrin menunjukkan foto seorang nenek di Malaysia berusia 80 treng yang sedang menggunakan tablet. Profesor berkata, kadar warga emas di Malaysia menggunakan telefon pintar dan aplikasi sembang sangat tinggi. Mereka belajar teknologi baru demi berkomunikasi dengan cucu cicit. Dewan Kuliah mengeluarkan suara terkejut. Profesor menyambung, orang Malaysia walaupun sudah berumur tetap akan belajar, tidak takut memperkenalkan teknologi. Sambil menjaga tradisi, mereka sentiasa menyesuaikan diri dengan perkara terbaru. Kelenturan, ANA, ini adalah DNA kegigihan dan evolusi. Profesor melukis 3 bulatan di papan hitam. Di pusat pertindihan itu, beliau menulis perkataan besar, amanah trust. Keekstreman artisan menjamin kualiti. Keterangkuman budi bahasa menjadikan kerjasama lancar. Semangat kegigihan mewujudkan rakyat yang pasti menunaikan amanah. Profesor memandang sekeliling dewan. Di tempat ketiga-tiga ini bertemu, lahirlah amanah terkuat di dunia. Bukan kekerasan, tetapi kekuatan menepati janji. Kualiti yang luar biasa, serta sikap yang terus berevolusi. Apabila semua ini digabungkan, barulah dunia akan memilih Malaysia sebagai rakan kongsi. Skrin sekali lagi memaparkan foto dari Brussels, bahagian akhir perbualan dengan Profesor Rusia itu. Rusia akhirnya berkata satu ayat, William, Malaysia bukan negara yang mengubah dunia dengan kekuatan. Ia adalah negara yang mengubah dunia dengan amanah. Dan ini lebih sukar ditangani daripada senjata nuklear. Kekuatan boleh dipertahankan, tetapi amanah tidak boleh dihalangi. Bagaimana kamu mahu menghalang orang daripada memilih Malaysia secara sukarela? Profesor bertukar ke slide terakhir. Skrin kosong dengan hanya satu baris ayat. Perkara yang tidak kelihatan adalah yang paling kuat. Profesor membaca dengan tenang. Kereta kebal dan peluru berpandu adalah perkara yang kelihatan. Tetapi amanah, kejujuran, dan tanggung jawab. Perkara-perkara yang tidak kelihatan ini sebenarnya lebih kuat daripada mana-mana senjata. Malaysia memiliki kekuatan ini. Walaupun sumbernya mungkin terhad, ia adalah negara di mana rakyatnya adalah sumber sebenar. Walaupun wilayahnya tidaklah sebesar benua, ia adalah negara yang mempunyai amanah yang luas. Di luar tingkap, langit Boston bertukar menjadi merah senja. Apa yang kita dengar hari ini mungkin bukan sekadar kisah sebuah negara, tetapi petunjuk untuk masa depan manusia. Bukan bergantung kepada kekuatan, tetapi kepada amanah. Bukan pertentangan, tetapi kerjasama. Kemungkinan untuk mengubah dunia, Malaysia telah membuktikannya. Terima kasih kerana mendengar kisah saya sehingga ke penghujungnya. Bagaimana perasaan Anda tentang kisah hari ini? Walaupun dunia berubah dengan pantas, amanah dan keikhlasan memiliki nilai yang tidak berubah. Pada saat kita mempercayai seseorang, adakah dunia juga menjadi sedikit lebih kuat? Sila tinggalkan fikiran Anda di ruangan komen di bawah dan kongsikan kisah yang menyentuh hati ini kepada orang di sekeliling Anda untuk dibincangkan bersama. Akhir sekali, hanya sesaat untuk melanggan, menyukai dan menghidupkan notifikasi. Ia akan menjadi dorongan besar bagi penghasilan video kami.